Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, insya-Allah hari ini kita akan membicarakan tentang satu topik yang agak menarik, iaitu dalam sesi Quran Hour kita ada tentukan 12 ciri ataupun 12 personaliti ibadur rahman seperti mana yang disebutkan oleh Allah Taala dalam surah Al-Furqan, yang menceritakan tentang beberapa sifat yang disifatkan oleh Allah Ta'ala terhadap seorang hamba, yang mana kalau ada 12 sifat ni, hamba ni akan dipanggil ataupun seseorang itu akan memenuhi kriteria sebagai seorang ibadur rahman. Iaitu yang pertamanya yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, iaitu Allah Ta'ala kata wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Allah Ta'ala sebutkan ciri yang pertama, iaitu orang yang disifatkan sebagai sifat ibadur rahman ni tadi adalah orang yang rendah diri, ataupun dalam personaliti yang kita letakkan ni adalah orang ni bersifat tawaduk. Orang ni bersifat tawaduk. Jadi bagaimana yang dikatakan sifat tawaduk ni tadi? Kalau kita perhatikan di dalam definisi yang diletakkan oleh para ulama, Ar-Raghib Al-Asfahani menceritakan bahawa tawaduk ini adalah merendahkan diri ataupun seseorang yang bersifat seperti sifat ataupun ridhan nas, iaitu seseorang yang meredai dengan kedudukan yang dia ada, iaitu dia tidak berusaha ataupun dia tidaklah terlalu meninggi diri, ataupun apa yang disebutkan di dalam tafsir seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi lebih jelas, iaitu Al-Imam Qurtubi kata yang haunan yamshuna 'alal ardi haunan ini adalah mereka yang berjalan dalam keadaan sakinah, dalam keadaan yang tenang dan dalam keadaan yang waqar. Waqar ni juga sama maksudnya, iaitu dalam keadaan yang tenang, yang tidak tergopoh ataupun tidak meninggikan diri. Tetapi apa yang kita perlu faham juga adalah berjalan dengan dalam keadaan tenang ni tidaklah bermaksud seseorang tu mesti berjalan dalam keadaan yang terlalu tunduk ataupun terlalu lembik. Kerana perkara ni ditegur oleh Saidina Umar. Ini ada satu kisah yang menarik yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir. Al-Imam Ibn Kathir sebutkan di dalam tafsirnya, di mana Saidina Umar pernah memerhatikan ataupun pernah terlihat seorang pemuda dalam keadaan dia berjalan yamshina ruwaidan. Dia berjalan dalam keadaan yang sangat perlahan ataupun kita katakan sebagai lembik macam tu tadi. Lalu Umar panggil lelaki itu tadi dan dia kata, ma baluka anta maridun. Dia kata kepada lelaki itu tadi ataupun pemuda itu tadi, apa keadaan kau ni? Kenapa kau macam ni? Apakah kau sakit? Lalu pemuda ni kata, la ya amirul mukminin, tidak wahai amirul mukminin, aku ni okey aja. Jadi Umar minta dia berjalan dengan kuwah, berjalan dalam keadaan yang segak juga ataupun dalam keadaan yang kuat. Kerana dia kata sesungguhnya Rasulullah sendiri, kalau kita perhatikan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, iaitu kitab Syama'il yang menceritakan tentang kesempurnaan Rasulullah, Rasulullah ni dia berjalan dalam keadaan yang seperti tegas ataupun tegap keadaannya. Tetapi ini yang kita katakan rendah diri ini adalah jiwanya itu tadi. Dia berjalan seperti seorang yang kukuh ataupun tegap itu tadi, tetapi jiwanya berada dalam keadaan jiwa yang rendah diri. Ini yang Allah Ta'ala maksudkan dengan yang dimaksudkan dengan rendah diri itu tadi, yang sebagai salah satu daripada ciri utama ibadur rahman yang disebutkan dalam Quran. Baik, yang keduanya adalah bagaimana kita nak mencapai ataupun apakah keutamaan ataupun kepentingan mempunyai ciri tawaduk ataupun rendah diri ni yang tadi. Yang pertamanya adalah kerana Allah Ta'ala akan mengangkat golongan ataupun mereka yang merendahkan diri dia ataupun yang bersifat tawaduk ni tadi. Kerana perkara ni sendiri disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Rasulullah kata, wa ma tawadda'a ahadun, dan tidaklah seseorang tu merendahkan dirinya ataupun bersifat tawaduk ni illa rafa'ahu Allah, melainkan Allah Ta'ala akan mengangkat kedudukan dia. Dalam menghuraikan hadis ni, Al-Imam Nawawi menceritakan, dia kata Allah Ta'ala mengangkat kedudukan seseorang tu dari dua aspek. Iaitu aspek yang pertama, Allah Ta'ala mengangkat kedudukan dia di muka bumi ni tadi. Kerana orang yang bersifat tawaduk ni sendiri adalah orang yang disukai oleh masyarakat. Maknanya secara tidak langsung, pemimpin yang sombong dengan pemimpin yang tawaduk, orang secara tidak langsung orang lebih suka dengan orang yang tawaduk ni tadi. Ataupun orang kaya yang sombong dibandingkan dengan orang kaya yang tawaduk, orang akan lebih tenang ataupun lebih seronok dengan orang kaya yang tawaduk ni tadi. Jadi begitulah keadaannya, Allah Ta'ala mengangkat kedudukan orang yang bersifat tawaduk ni tadi, kerana sifat dia tu tadi
secara tidak langsung masyarakat ataupun manusia akan rasa seronok untuk berhadapan dengan mereka. Itu yang pertama, iaitu Allah Ta'ala mengangkat kedudukan mereka ni. Yang keduanya, sebenarnya sifat tawaduk ni adalah dia menenangkan hati seseorang. Yang ni yang kita juga harus faham. Kerana sifat bongkak ataupun sombong diri ini akan menimbulkan rasa persaingan juga. Perhatikan bagaimana sifat syaitan ataupun iblis dalam Quran, bagaimana dia bersifat meninggi diri secara tidak langsung menimbulkan rasa persaingan yang tidak elok, yang akhirnya membuak-buakkan dalam jiwanya perasaan yang tidak baik, yang akhirnya menyebabkan dia tergelincir daripada perkara ataupun dia tergelincir sendiri daripada syurga kerana sifat kibria ataupun kibir ataupun sifat sombong dia tu tadi. Orang yang bersifat tawaduk ni tadi, dia berjalan dengan tenang, jiwanya halus ataupun jiwanya berasa dalam keadaan yang baik, sehingga orang ramai mudah terpaut dengan diri dia kerana jiwa yang baik ni tadi, ataupun orang kata dia mempunyai roh yang baik ataupun jiwa yang baik itu tadi. Kemudian juga orang yang mempunyai sifat tawaduk ni, dia akan merasakan keadaan dia hidup dalam keadaan yang harmoni juga. Selain daripada tenang, maknanya dia menimbulkan satu kehidupan ataupun suasana yang harmoni dalam masyarakat. Kerana sifat tawaduk ni tadi tidak akan menenggelamkan ataupun menghilangkan rasa sifat dengki, persaingan yang tidak elok dan sebagainya. Ini adalah antara kepentingan orang yang mempunyai sifat tawaduk itu sendiri. Bahkan kalau kita perhatikan juga, orang yang bersifat tawaduk ni dia disukai orang ataupun dia disukai oleh masyarakat. Perhatikan bagaimana rendah diri ni Rasulullah ni tadi, dengan kanak-kanak dia boleh bagi salam. Bukan senang juga sebenarnya. Para pemimpin, orang yang besar, presiden, bayangkan kalau presiden ataupun raja, bila mana berlakunya sesuatu insiden, dia sendiri turun, dia merendahkan dirinya dan dia turun kepada masyarakat, maka masyarakat akan suka pada dia. Kalau dia meninggi diri, orang akan menjauhkan diri daripada dia. Teringat saya satu kisah di mana ada seorang pembesar ataupun Raja Ghassan daripada kerajaan Parsi, yang mana kalau tak silap saya nama dia Jabalah. Nama dia Jabalah Al-Aitham kalau tak silap saya, Aiham ataupun Aitham. Dia menawarkan diri dia untuk memeluk Islam. Dia datang ke Madinah dan berjumpa dengan Saidina Umar. Lalu dia mengatakan kepada Saidina Umar, sesungguhnya aku telah memeluk Islam. Lalu Umar berasa sangat gembira dan Umar menawarkan dia untuk melakukan tawaf ataupun menunaikan umrah di Makkah. Lalu bila mana kedua-dua pembesar ni sampai di Makkah di Makkah untuk menunaikan umrah, seorang lelaki telah terpijak jubah Jabalah ni tadi, raja ni tadi. Lalu dia marah. Dan dia bertindak memukul lelaki itu tadi, dan lelaki ni mengadukan kepada Saidina Umar. Dan Umar mengatakan bahawa engkau boleh dihukum kerana tindakan engkau ni tadi. Lalu raja ni kata, sesungguhnya aku ni adalah raja. Apa kelas, maknanya kenapa pula aku kena hukum kerana tindakan ataupun kesalahan yang kecil ni tadi? Lalu Umar menerangkan kepada raja ni tadi, dia kata engkau dengan lelaki itu tadi ataupun orang biasa itu tadi hanyalah orang yang sama dalam Islam. Bila kau dah masuk Islam, maknanya kedudukan kau dengan lelaki itu tadi hanyalah sama. Yang membezakan kau dengan lelaki itu tadi adalah takwa engkau kepada Allah Ta'ala. Begitulah bagaimana Umar mendidik seorang raja yang mempunyai kesombongan yang tinggi itu tadi. Umar sendiri maknanya sanggup kalau hendak dihukum, dia boleh dihukum kerana betapa rendah diri ataupun betapa jiwa dia tu direndahkan dengan keadaan begitu tu tadi. Kemudian selain daripada definisi tentang tawaduk ataupun rendah diri yang kita ceritakan tu tadi, kemudian tentang kepentingan orang yang merendah diri ataupun tawaduk tu tadi, yang ketiganya juga adalah bagaimana kita untuk merasai ataupun menjiwai ataupun memiliki sifat-sifat tawaduk ni tadi. Saya kira yang pertamanya, bagaimana kaedah untuk memiliki perasaan tawaduk ni tadi adalah kita duduk sekali dengan orang susah. Maksudnya kalau kita ada peluang untuk duduk dengan orang fakir miskin, ataupun kita menziarahi anak yatim di rumah anak yatim, ataupun menziarahi orang tua tu tadi, maka duduklah bersama mereka seketika. Kerana perhatikan bagaimana Rasulullah ni tadi adalah orang yang suka juga dengan orang miskin. Kerana bersamanya kita dengan orang yang susah ni tadi akan menyebabkan jiwa kita ni rasa rendah, ataupun jiwa kita ni rasa Allah, maknanya banyak dah Allah Ta'ala beri kepada kita. Kita ingatkan kita ni susah dah, pakai Myvi je kereta katakan, ataupun pakai kereta-kereta yang miskin. Orang lain naik motor 4 anak beranak, katakan macam tu. Orang lain lagi susah tuan-tuan. Jadi duduknya kita bersama dengan orang susah ni kadang-kadang menyebabkan jiwa kita merasai kesusahan dia orang.
Orang lain duduk dengan anak-anak yatim, mak ayah tak ada. Maknanya duduk dengan mereka seketika, kita menjiwai, kita mungkin ada mak ayah, tetapi orang lain mungkin tak sempat memiliki ataupun merasai nikmat kasih sayang dengan mak ayah tu tadi. Kemudian yang keduanya kita menziarahi. Yang pertama tadi kita duduk dengan orang yang susah. Yang keduanya kita menziarahi saudara mara kita andai sekiranya ada di kalangan mereka yang berada dalam keadaan yang kekurangan. Maknanya ini juga salah satu kaedah yang baik kita di samping kita merapatkan silaturahim kita dengan saudara mara kita, kita juga akan dapat menjiwai kesusahan yang dihadapi oleh mereka. Ini sekaligus akan mengingatkan kita bagaimana besarnya rahmat yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Allah Ta'ala telah berikan kita macam-macam, tapi kita tak perasan sebenarnya ada orang lain yang Allah Ta'ala uji mereka dengan kelemahan yang lain. Lalu bila kita duduk dengan mereka, kita bantu mereka, kita menjiwai mereka, kita akan merendahkan diri kita dan menyebabkan kita tidak rasa kagum sangat ataupun kita tidak berasa sangat hebat sangat dengan harta yang kita ada, kerana Allah Ta'ala boleh menarik bila-bila masa sahaja apa yang kita ada tu dan menjadikan kita seperti mereka tu tadi. Kemudian yang ketiga juga kita boleh baca juga kisah-kisah bagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran tentang golongan-golongan yang sombong dan bongkak ni tadi, bagaimana Allah Ta'ala boleh menghilangkan nikmat mereka sekelip mata. Jadi dengan mengingati ayat-ayat Allah tadi, kita membaca zikir ataupun kita membaca ayat-ayat Quran ni tadi, menyebabkan kita teringat bagaimana Allah Ta'ala menenggelamkan Qarun yang mempunyai harta yang sangat banyak, tetapi sekelip mata Allah Ta'ala boleh hapuskan dia. Mengingatkan kita tentang bagaimana Allah Ta'ala menghapuskan Fir'aun yang mempunyai kerajaan yang besar dan hebat tu tadi, tetapi Allah Ta'ala boleh lenyapkan dia ataupun tenggelamkan dia dalam laut. Jadi saya kira ini 3 poin utama yang harus kita faham daripada konsep rendah diri dan tawaduk, yang macam mana Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran. Allah Ta'ala tak sebut tawaduk ni sekali sahaja, Allah Ta'ala sebut banyak kali. Dalam ni Allah Ta'ala kata yamshuna 'alal ardi haunan, mereka yang berjalan dalam keadaan tenang ataupun berjalan dalam keadaan rendah diri. Dalam ayat yang lain memang Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala kata wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, dan tutupkanlah sayap engkau. Maknanya yang ni Allah Ta'ala bagi perumpamaan yang cantik. Kalau kita perhatikan burung kalau kita tengok dia jalan, dia tak jalan kembangkan sayap dia. Kalau dia kembangkan sayap dia kembangkan sayap dia waktu dia nak terbang je. Tapi kalau dia jalan kan dia tutup, dia katup dia punya sayap dia tu tadi. Macam tu lah Allah Ta'ala ajar pada orang beriman, wakhfid janahaka, maka tutupkan sayap kau, kerana tak ada keperluan pun kita jalan mendabik dada ataupun kembang. Even kalau kita tengok helang pun, kalau helang berjalan dia tak mengembangkan sayap dia akan katup dia. Maknanya jalan dalam keadaan yang memang jalan merendah diri ataupun tidak menunjuk dengan apa yang kita ada itu tadi. Allah Ta'ala sebutkan juga dalam ayat-ayat yang lain. Bahkan Allah Ta'ala kata dalam surah Luqman, kalau tak ada saya, Allah Ta'ala kata wala tamshi fil ardi maraha, jangan jalan dengan bongkak dan sombong diri. Ini semua adalah ciri-ciri yang Allah Ta'ala sebutkan, ciri utama yang Allah Ta'ala sebutkan dalam salah satu daripada sifat-sifat ataupun personaliti ibadur rahman. Saya kira cukup setakat ni untuk sesi yang pertama ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.